Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Kamu sihat? Ustaz harap kamu dalam keadaan sihat dan Ustaz berdoa mohon kepada Allah supaya Allah memelihara kamu daripada wabak yang sedang tular pada hari ini, iaitu COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita pergi ke kelas pendidikan Islam dalam bidang adab. Agak-agak kan apa tajuk pada hari ini? Jom kita belajar. Tapi sebelum tu ingat kena baca doa terlebih dahulu. Baik, ikut Ustaz baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, moga-moga Allah menerima doa kita dan beroleh kita akan ilmu yang bermanfaat yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan. Jom kita pergi belajar berkenaan adab. Tapi sebelum tu Ustaz nak tunjukkan kamu gambar. Tapi Ustaz ada persoalan dekat kamu. Sebelum Ustaz nak tunjuk gambar ni, kamu ada sahabat tak? Dalam kehidupan kamu ada tak sahabat? Mesti ada kan? Setiap orang mesti ada sahabat ataupun kawan. Dalam kehidupan kita mesti ada kawan kita. Sama ada kawan yang baik ataupun kawan yang tak berapa baik. Kawan yang baik kita akan lebih kita gelarkan kepada sahabat. Jadi Ustaz nak tunjuk dekat gambar dekat kamu. Ni gambar siapa? Gambar SpongeBob. Agak-agak siapa kawan SpongeBob? Kawan SpongeBob adalah Patrick. Mesti kamu tahu kan? Okey. Kedua, ni gambar siapa? Gambar Naruto, betul. Dan sahabat Naruto siapa? Sasuke. Pandai kamu. Ustaz tahu, kamu mesti tahunya. Sekarang ni Ustaz nak tunjuk dekat kamu, ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kamu tahu tak siapa sahabat Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad ada banyak sahabat, ratusan ribu. Dan sahabat yang paling rapat, sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad siapa? Kamu cuba jawab dulu. Okey, sahabat yang paling rapat dengan Nabi Muhammad yang dicatat di dalam Al-Quran. Allah sebut Allah sebut sahabat tu di dalam Al-Quran siapa? Ialah Sayyidina Abu Bakar. Inilah patutnya kamu kena tahu sangat. Bila kamu baca tentang sahabat, yang paling kamu akan terkesan adalah kisah Sayyidina Abu Bakar yang bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat ajaib. Banyak sangat pengorbanan Sayyidina Abu Bakar ni. Ustaz nak cerita kat kamu satu kisah ketika di Gua Thur. Ketika itu hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, ketika dia sampai di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar tak kasih lagi Nabi Muhammad masuk dalam gua tu. Katanya, wahai Rasulullah, biar aku masuk dulu. Kot-kot ada binatang buas ke, kot-kot ada binatang yang membahayakan kamu, kamu tak terluka, aku yang terluka. Tak apa. Okey, itu pengorbanan dah. Masuklah Sayyidina Abu Bakar ke dalam gua tersebut. Masuk dalam gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar buat apa? Sayyidina Abu Bakar menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua. Untuk apa? Untuk supaya tidak keluar binatang-binatang buas ataupun binatang-binatang yang berbisa, seperti kalajengking, seperti ular kan. Supaya Nabi Muhammad ni terselamat daripada perkara tersebut. Maka setelah Sayyidina Abu Bakar pastikan semua lubang dah tutup, Sayyidina Abu Bakar pun jemput ataupun ajak Rasulullah masuk.
Masuklah Rasulullah ke dalam gua tersebut. Masuk Rasulullah dalam gua tersebut. Rasulullah baring di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Syok kan? Bayangkan kalau kita baring dekat riba orang yang kita sayang, ataupun orang yang sayang, ataupun orang yang kita sayang baring dekat atas riba kita, dekat kita punya paha ni lah. Seronok kan? Kita sayang ibu kita, kita baring dekat atas riba ibu kita. Seronok tak? Seronok je. Begitulah Abu Bakar apabila dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baring di atas ribanya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baring di atas riba Abu Bakar dan Rasulullah tertidur. Bila Rasulullah tertidur, Sayyidina Abu Bakar perasan ada satu lubang yang tak tertutup lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar tutuplah lubang tu dengan kaki dia. Dan tidak disangka dekat lubang tu dia ada apa tau. Dia ada kata riwayat yang mengatakan ular. Ular tu nak keluar daripada lubang tu, tapi ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kenalah patuk kaki dia. Sayyidina Abu Bakar bila kena patuk kaki tu sakit sangat, dan Sayyidina Abu Bakar meleleh air mata dia. Air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bangun daripada tidur dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar dan mengubat dan ubat kaki Sayyidina Abu Bakar dengan air liur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah, antara kisah sahabat yang perlu kamu tahu. Sepatutnya kamu kena tahu lagi banyak lagi tentang Sayyidina Abu Bakar. Tapi tak apa, ini cerita sikit yang Ustaz boleh kongsikan kepada kamu. Okey, jadi mesti kamu tahu tajuk hari ni kita nak belajar apa kan? Ya, hari ni kita nak belajar sahabat. Hari ini kita nak belajar sahabat. Okey, apa maksud sahabat? Okey, sahabat ialah orang yang dikenal, yang rapat dan disukai. Mereka bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okay, Ustaz nak kamu baca secara individu. Okay. Sahabat ialah orang yang dikenal, rapat dan disukai. Mereka bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okay, kamu dah baca? Bagus. Itulah yang dimaksudkan dengan sahabat. Susah senang bersama. Kalau senangnya sama-sama dengan kita, time susah lari, tu bukan sahabat. Okey, mesti kita nak tahu apa ciri-ciri sahabat yang sejati, kan? Macam Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, apa ciri-ciri dia? Kamu kena tahu, sebab dalam kehidupan kamu kena pilih sahabat yang betul. Sebab apabila kamu tidak memilih sahabat yang betul, sebenarnya nanti takutnya kamu tertewas. Kamu jadi orang yang tak betul sebab berkawan dengan orang yang tak betul. Sebab macam orang ni lah, macam orang minyak wangi. Bila kita kawan dengan tukang minyak wangi, kita akan dapat wangi dia. Tapi kalau kita kawan dengan tukang besi, kita akan dapat bau busuk daripada asap besi itu, ataupun tempias daripada bau besi itu. Okey, ciri-ciri sahabat sejati apa dia? Yang pertama, saling bantu-membantu. Kalau kita ada kawan, kita kena saling bantu-membantu, baru dikatakan sahabat sejati. Kalau kita nak harap orang bantu kita, kita kena bantu orang lain. Contohnya masa-masa COVID ni, kalau tahu kawan kita kesusahan, kita bantu dia. Kita tolong dia bagi makanan ke, WhatsApp dia tanya khabar ke. Itulah, kena saling bantu-membantu. Okey, yang kedua kita kena apa? Nasihat menasihati. Nasihat menasihati. Nasihat menasihati, sebagai kawan, sebagai sahabat, kita tak boleh biarkan kawan kita ni terus melakukan perkara-perkara yang tak elok.
Dan apa tanggungjawab kita sebagai kawan atau sebagai sahabat, kita kena nasihat dia. Kena nasihat dia. Kena cakap kat dia, janganlah buat perkara ni. Kan Allah tak suka. Janganlah tinggal solat. Kan Allah tak suka. Tahu tak kalau orang yang tinggalkan solat akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu kita nasihatlah kawan kita. Okey. Seterusnya, yang ketiga adalah memuliakan sahabat. Memuliakan sahabat. Macam mana kita nak memuliakan sahabat kita? Pertama, kita kena panggil sahabat kita dengan panggilan yang elok. Jangan panggil sahabat kita dengan panggilan yang tak elok. Contohnya, sahabat kita tu kepalanya botak. Kita janganlah panggil dia, "Weh botak, sini kau." Janganlah panggil macam tu. Ataupun kawan kita ni kaki dia tempang, ataupun kaki dia ni inilah tempang lah, sengit, ataupun panjang sebelah. Kita pun cakap, "Weh tempang, kau ni tempang, sini aku panggil kau tak dengar je." Janganlah macam tu. Kita kena panggil sahabat kita dengan panggilan yang baik. Kita panggil nama dia, sebab nama dia nama yang mak ayah dia beri tu, mesti nama yang baik. Kita panggil nama dia. Wahai Zatim, wahai Ashraf, wahai Rahimi, sini, macam tu. Okey, itu memuliakan sahabat. Banyak lagi lah contoh. Okey, Ustaz harap kamu dapatlah memuliakan sahabat. Kamu dapat memuliakan sahabat kamu. Itu sangat dianjurkan oleh agama. Okey, apa dalil yang kata sahabat ni? Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Ustaz baca. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa maksud dia? Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Peranan sahabat ni, nak tahu kalau kamu tak sayang kawan kamu macam mana kamu sayang diri kamu sendiri, maka kamu sebenarnya iman kamu tak sempurna lagi. Bukan tak ada iman, ada iman tapi tak sempurna lagi. Sedangkan kita ni nak jadi hamba Allah, kita nak jadi orang yang sempurna imannya. Macam tu. Boleh tak? Okey. Ustaz nak kamu ulang balik baca hadis Nabi. Ikut Ustaz. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okey, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Ustaz harap kamu bolehlah baca hadis ni. Walaupun kamu tak hafal, bila kamu tengok kamu boleh baca. Ustaz harap begitulah. Okey. Jadi Ustaz ada kerja dekat kamu, iaitu latihan pengukuhan. Ustaz letak dia dalam live worksheet. Nanti Ustaz bagi link dia. Apa yang perlu kamu buat, kamu hanya perlu isi tempat kosong ni. Kamu kalau guna handset, kamu just tarik, kamu hanya tarik saja pilihan jawapan ni dekat tempat kosong yang ada ni. Jadi apabila kamu dah dapat ni, kamu tekan finish, dia akan keluar jawapan atau markah daripada jawapan kamu. Dan Ustaz nak kamu screenshot dan hantar di Padlet yang Ustaz telah sediakan. Okey, jadi itu saja untuk kelas pada hari ini. Moga-moga Allah merahmati kamu dan Allah kurniakan kepada kamu semua ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.